Sekitar 8,000 kesalahan berkaitan vape dilaporkan pada tahun lalu iaitu satu lonjakan besar sebanyak 43% berbanding tahun sebelumnya. Ini walaupun Singapura sudah pun mengharamkan vape sejak 2018. Persoalannya, adakah tren membimbangkan ini akan terus melonjak naik? Apakah punca utama kenaikan ini dan apa lagi langkah-langkah yang boleh dipertimbangkan pihak berkuasa demi mencantasnya? Dalam segmen analisis berita malam ini, pakar psikologi klinikal Haikal Jamil yang juga seorang ahli terapi ketagihan berkongsi pandangan beliau. Data penguasa sains Singapura HSA menunjukkan antara 2019 hingga 2023 terdapat 813 pesalah berulang di bawah usia 18 tahun bagi kesalahan pembelian, penggunaan atau pemilikan vape. Dan baru 2 hari lalu, pemerintah mendedahkan 7,900 kesalahan pembelian, penggunaan dan pemilikan vape ditangani tahun lalu. Kenaikan mendadak berbanding 5,000 kes pada 2022. Jadi apa dan siapakah yang menyumbang kepada perkembangan yang membimbangkan ini? Mereka yang daripada golongan muda, terutama sekali mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun, mereka di dalam tahap pembangunan yang dipanggil identity formation stage. Mereka masih mencari identiti mereka dan pengaruh daripada orang luar atau sekeliling amatlah kuat kerana mereka belum ada identiti mereka sendiri. Sebenarnya masalah ketagihan baik dari segi dadah, merokok atau vaping ini tidak kenal pangkat atau tahap kemampuan seseorang itu. Tetapi mereka yang daripada status sosioekonomi yang lebih rendah dari segi pelajaran atau kemampuan mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk menghadapi ketagihan. Ini kerana mereka yang berstatus ekonomi yang rendah lebih terdedah pada tahap stres yang lebih tinggi. Perangkaan terkini pemerintah itu menimbulkan persoalan dengan tren peningkatan kesalahan berkaitan vape naik tinggi. Adakah kita akan terus menyaksikan isu vape ini menjadikan krisis lebih besar lagi pada tahun-tahun mendatang? Kalau langkah-langkah ini tidak terkawal, kita tidak mengambil pendekatan untuk membantu mereka yang menghadapi masalah daripada segi emotion dan dari segi stres dan ingin diterima oleh orang lain, saya akan menjagakan bahawa masalah ini akan meningkat. Kerana masalah tabiat vaping atau ketagihan vaping ini bukanlah satu masalah yang secara praktikal. Ini adalah satu masalah dari segi emosional. Mereka melakukan tabiat ini kerana mungkin ingin mengisi keperluan-keperluan emosi mereka. Dan itu mungkin mereka ingin disukai orang-orang, mereka rasa bahawa mereka ni ingin diterima. Jadi walaupun kita mengetatkan undang-undang itu, puncanya masih ada. Dalam ucapannya di Parlimen kemarin, Setiausaha Parlimen Kanan Kesihatan Rayu Mazam berkata, sekolah-sekolah tempatan sedang mengambil pendekatan aktif untuk mencegah para pelajar daripada terjerumus ke kancah vape. Antara lain, pemerintah juga sedang meneroka kemungkinan menyasarkan untuk mencegah penjualan produk-produk vape secara online. Namun sejauh ini, walaupun sudah ada pelbagai kempen anti-vape, apakah langkah-langkah lain yang mungkin perlu diambil bagi menangani masalah ini? Peraturan-peraturan yang ketat di sekolah mengenai vaping adalah satu permulaan yang baik dalam menangani masalah penggunaannya. Dan sebahagian besar daripada murid-murid ini, inisiatifnya juga perlu melibatkan ahli keluarga atau teman-teman. Kerana tanpa inisiatif yang holistik, pendekatan yang diambil untuk menangani masalah ini tidak akan cukup. Dari segi keuangan juga, penggunaan alat vape ini lebih murah dalam jangka masa yang panjang. Walaupun alat vape ini lebih mahal apabila dibeli pada mulanya, cecair vape yang harus ditambahkan lebih murah kalau dibandingkan dengan perbelanjaan membeli rokok. Kos yang rendah ini boleh menjadi sesuatu faktor yang penting bagi para pelajar yang mempunyai kuasa pembelian yang agak rendah berbanding dengan orang yang bekerja. Lantaran itulah, Encik Haikal percaya ibu bapa juga perlu memainkan peranan lebih proaktif dalam menangani isu ini. Dan pihak keluarga juga memainkan peranan penting kerana anak muda yang merasakan hubungan atau connection yang lebih kuat dengan ahli keluarga mereka mempunyai risiko yang lebih rendah untuk mengalami masalah ketagihan. Bagi pihak sekolah, mereka boleh, saya menyarankan untuk memberi ruang-ruang yang sesuai untuk murid mereka untuk melibatkan diri mereka dalam aktiviti-aktiviti yang sihat untuk mengatasi stres.
Yang pasti, Kementerian Kesihatan akur pihak berkuasa perlu mencari pendekatan terbaik dan mengerahkan sumber-sumber secara berkesan bagi menangani isu vape ini.